Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, ini okay, buat kali ketiga saya rekod lagi lah video untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay, sebab saya tak ada benda yang tak boleh dielakkan, iaitu saya terlibat dengan program Gegar di Ehsan di waktu kelas awak juga kan. Jadi saya terpaksa rakam. Ni okey. Okey, dan saya berharap awak semua dah tengok video pertama dan video kedua saya berkenaan dengan kestabilan dan kemakmuran, sistem sosial, perundangan, okey, dan juga hasil alam, hasil hutan dan juga sistem ekonomi. Dan telah membuat nota. Awak buat nota dahulu dan nanti saya akan bagi awak latihan. Ni sekarang ni awak buat nota tu, hantar dekat Google Classroom. Okey Okey. Untuk hari ni saya akan sambung pembelajaran kita untuk beberapa tajuk lah, bagi bab 1 ni. Okey. Okey, kita tengok dulu buku teks. Sebelum saya pergi kepada slide saya, itu hari ini saya akan tunjukkan untuk pembelajaran kita, iaitu tajuk kegiatan keintelektual, iaitu merangkumi pendidikan tidak formal dan juga pendidikan formal. Okey, saya sentuh sampai itu dulu. Lepas tu saya akan pergi kepada faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kita pergi ya. Okey, kita pergi terus kepada kegiatan keintelektualan. Okey. Okey, saya pergi kepada slide ya, untuk awak nampak dan mudah untuk awak tengok bagi untuk membuat nota. Okey. Okey, yang pertama iaitu pendidikan. Keintelektualan ni dari segi maksud dia itu cerdik pandai lah, ataupun itu individu ataupun melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata sila dan berhemah tinggi. Okey. Okey, sebelum kedatangan barat dalam masyarakat tempatan, pendidikan dibahagi kepada dua, iaitu satu, tidak formal, dan kedua, pendidikan formal. Okey, sebelum tu masuk ni perlulah highlightkan untuk awak ingat yang ni pendidikan bertujuan apa? Tujuan untuk pendidikan tu apa tujuan dia? Itu untuk melahirkan. Okey. Kita terus pergi kepada kegiatan keintelektualan. Kegiatan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, okey, dan berhemah tinggi. Okey, yang pertama kita tengok dulu pendidikan tidak formal. Okey. Pendidikan tidak formal ni dengan kata mudahnya untuk awak mudah ingat, pendidikan yang tidak mempunyai institusi ataupun tempat yang secara rasmi. Contoh, mak awak mengajar awak memasak. Itu kita panggil pendidikan tidak formal. Belajar dekat rumah. Okey. Okey, tak apa. Kita pergi dulu. Ni ciri-ciri dia lah. Ataupun intipati yang ada dalam pendidikan formal pada awal awal masyarakat awal orang Melayu kita. Okey, tengok. Yang pertama merupakan asuhan awal keluarga. Asuhan ni ajaran lah. Asuhan, mengajar. Iaitu satu, melalui kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, membuat kraft tangan dan juga bertukar. Yang ni semua diajar di rumah. Benda ni diajar di rumah. Benda ni diajar di rumah oleh ibu bapa lah,
terutamanya ibu bapa, macam menangkap ikan, kraft tangan. Kalau ibu bapa dia tu seorang nelayan, dia ajar anak dia menangkap ikan. Kalau ibu bapanya seorang petani, dia akan mengajarnya untuk bercucuk tanam. Okey. Okey, selain itu ilmu agama seperti untuk berpekerti mulia dan jaga maruah diri. Dan melalui pantun, syair, peribahasa, pantalaran dan juga cerita teladan. Benda ni disampaikan oleh orang keluarga, oleh ahli keluarga, dan biasanya contohnya pantun, syair, peribahasa, pantalaran dan cerita teladan ni diturunkan dari generasi ke generasi. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok yang kedua. Okey. Antara cerita, cerita kan, cerita rakyat. Ni pun sama, cerita rakyat ni cerita yang diceritakan oleh orang zaman dahulu kepada anak-anaknya sebagai salah satu bentuk hiburan lah. Sebab zaman dahulu macam kita tahu tak ada hiburan macam sekarang. Sekarang ni dah boleh kata unlimited. Awak boleh tengok mana-mana hiburan kan, terutamanya YouTube semua. Awak tak nak dah dengar cerita macam ni. Awak ada minat. Sebab zaman dahulu kanak-kanak dia lain, zaman sekarang kanak-kanak dia lain. Sebab peredaran masa dan juga teknologi. Okey, tengok. Iaitu cerita rakyat yang memberi nasihat seperti Si Tanggan, Anak Derhaka, Cerita Anjing, dengan Bayang-Bayang. Ni cerita yang mempunyai tauladan. Tauladan yang ataupun kita panggil iktibar ataupun nasihat. Contohnya mesej Si Tanggan, Anak Derhaka, iaitu mendidik anak agar tidak derhaka kepada ibu bapa. Contoh Si Tanggan. Siapa pernah tengok cerita Si Tanggan? Si Tanggan ni cerita dia, cerita seorang anak derhaka, seorang anak yang tidak mengaku mak dia tu lah. Sehingga mak dia doa dan menyumpah dia menjadi batu kan. Okey, contohnya lagi cerita Anjing dengan Bayang-Bayang, iaitu mendesak supaya tidak tamak. Kalau awak nak tengok, boleh tengok dekat YouTube pun ada rasanya. Boleh cari je. Just awak cari je dalam YouTube. Contoh kan. Buki YouTube. Awak handset awak semua ada. Cari je. Contohnya kisah kisah Anjing dengan Bayang-Bayang. Ada. Ni tengok ni. Cerita ni semua ada. Awak boleh tengok. Ni untuk pengetahuan awak. Ada yang tak pernah dengar cerita apa-apa, cerita kisah. Ni cerita yang tapi sekarang dah teknologi, jadi dia dah buat dalam bentuk kartun untuk menarik minat kanak. Okey. Okey, tengok yang seterusnya itu tidak formal di Sarawak dan Sabah. Matlamat pendidikan tidak formal di Sarawak dan Sabah membolehkan mereka berdikari apabila dewasa melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun. Macam kita tahu, Sabah dan Sarawak ni dia mempunyai banyak kaum kan. Jadi setiap kaum tu dia ada satu amalan ataupun kepercayaan yang diturunkan dari zaman ke zaman. Satu cerita-cerita amalan-amalan yang, sebab diorang salah satu mereka ni kebanyakannya tinggal dalam hutan. Jadi mereka ada pantalaran, mereka ada kepercayaan mereka yang tersendiri. Sebab untuk berdikari, untuk hidup, survive mereka dalam hutan. Sebab bila tinggal dalam hutan, bukannya mereka tinggal bersama mereka saja, mesti ada binatang-binatang yang buas. Okey. Okey, manakala di Sabah, di pula dipercayai melalui keluarga atau masyarakat setempat seperti bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit. Ni antara benda ya yang diajarkan oleh suku kaum yang ada di Sabah. Kebanyakannya untuk kelangsungan hidup mereka. Contoh bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit. Benda-benda ni mereka ajar ni untuk mereka survive daripada muda sampailah ke tua, untuk mencari makanan. Bukan untuk berniaga, mereka untuk survive mereka, kelangsungan hidup mereka. Okey, itulah ini antara pendidikan formal. Pendidikan tidak
formal yang ada pada awal masyarakat Melayu. Masyarakat awal Melayu. Terbalik pula. Okey. Okey, tengok yang seterusnya, pendidikan formal. Yang ni barulah. Pendidikan formal ni, pendidikan yang mempunyai institusi tersendiri. Ada tempat untuk belajar. Bukan kata duduk bawah pokok, duduk ajar. Itu tak. Ini ada tempat yang dikhaskan untuk belajar macam kita sekarang lah. Orang belajar dekat sekolah kan, belajar dekat sekolah. Itu kita panggil pendidikan formal lah. Awak belajar dekat sekolah dengan bangunan, ada kipas, ada semualah peralatan yang cukup. Okey. Kita tengok yang pertama, pendidikan formal. Okey, bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Yang ni pada awal kemasukan Islam. Bercorak yang bila Islam masuk, salah satu nak menyebarkan agama Islam, mereka perlu memberi pendidikan kepada generasi muda terutamanya. Okey, dan bila ada tu adalah pusat pendidikan formal seperti masjid, surau, pondok, madrasah dan juga istana. Istana juga menjadi tempat untuk mengajar agama oleh mubalik ataupun pendakwah. Okey, istana berperan sebagai pusat mempelajari hal pentadbiran dan juga sistem politik negara. Okey. Selain daripada agama, istana juga menjadi pusat untuk mempelajari hal pentadbiran dan sistem politik negara. Yang terlibatnya antaranya anak-anak anak raja, anak-anak kerabat diraja yang juga pembesar. Okey, yang seterusnya iaitu masjid. Okey, masjid apa tempat dia? Iaitu satu tempat pengajian, iaitu cara bacaan dalam solat, tajwid, hadis, fiqh. Yang ni kena ingatlah apa yang diajarkan di masjid. Antaranya tempat mengajar solat, tajwid, hadis, fiqh, usuluddin. Ini antara benda-benda yang diajar dalam masjid oleh guru agama. Okey, manakala pondok. Pondok. Pondok ni bukan kata pondok-pondok tu. Bukan. Pondok ni satu tempat yang dia macam sekolah, ya, tapi tempat yang untuk orang-orang yang nak belajar agama tinggal di situ. Dia ada tempat tinggal, ada tempat belajar. Mereka akan duduk di situ untuk belajar, contohnya tentang ajaran Al-Quran, hadis dan juga bahasa Arab. Okey. Manakala madrasah. Madrasah antaranya mempunyai sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran ni ada bab lah, ikut bab macam kita sekarang kita belajar ikut sukatan. Bab 1 apa, bab 2 apa. Okey, mempunyai kelas, tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan serta diawasi oleh mudir. Okey. Mudir ni guru lah, lebih kurang guru. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, manakala di Sarawak, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Sekolah agama belajar Al-Quran manakala menulis selain itu mereka menulis jawi dan cara solat diajar oleh guru Al-Quran, imam dan juga lebay. Ni antara nilah pembelajaran Islam yang ada di Sarawak melalui pendidikan formal. Manakala di Sabah, pendidikan formal terhad etnik beragama Islam belajar di Al-Quran dan tulisan jawi di surau, pondok dan juga rumah guru agama. Ni antara pembelajaran ataupun ajaran yang berkenaan dengan Islam yang diajar kepada masyarakat Islam di semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Cuma awak kena ingat, pendidikan formal tu contohnya institusi dia apa? Contohnya ada surau, ada pondok, ada madrasah, ada istana, ada masjid. Mereka belajar dekat situ. Itu kita panggil pendidikan formal. Okey. Okey, tengok yang ni. Bahasa. Kepentingan bahasa Melayu. Ni bawah lagi tajuk ni. Tajuk yang cikgu ajar. Okey, tengok kepentingan bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu pada awalnya kita dijadikan sebagai bahasa, antaranya bahasa ilmu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tapi tulisan dia menggunakan tulisan Jawi.
menggunakan tulisan Jawi. Menjadi bahasa ilmu, bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan. Lingua franca ni bahasa perantaraan dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Jadi orang pedagang-pedagang yang nak datang contoh ke Melaka, mereka akan belajar dulu bahasa. Sebab bahasa ni penting kalau awak contoh awak berniaga, awak kena pandai banyak bahasa. Sebab bahasa ni penting untuk menarik minat pembeli, pelabur. Okey. Dan juga kemampuan menyampaikan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan juga penulisan karya kesusastraan. Itu kepentingan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu menjadi sebagai tulisan ilmu, tulisan rasmi kepada kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman tu. Dalam alam Melayu, dalam dunia Melayu itulah, Kerajaan Melaka, kalau di Sumatera, sebab selepas Islam masuk, mereka adaptasikan tulisan Arab tu. Tulisan Arab tu ditukarkan kepada tulisan Jawi menggunakan huruf-huruf Al-Quran. Okey. Okey, ni antara penulisan kesusastraan. Penulisan karya kesusastraan yang juga berkembang ini membuktikan orang tempatan mempunyai ramai. Ni antara kita panggil apa? Karya lah. Karya yang diterbitkan oleh cendekiawan-cendekiawan. Antaranya lah Tufah Al-Nafis, Gurinda 12, Misal Melayu, Hikayat Datuk Merpati Japang. Kalau awak nak tengok sinopsis dia, awak boleh cari dalam internet sinopsis lah. Kalau awak nak baca buku dia tebal. Macam Tufah Al-Nafis ni buku dia tebal. Misal Melayu. Misal Melayu tu maksud dia sejarah Melayu lah. Ni antaralah kalau soalan tanya, nyatakan karya kesusastraan yang apa ni? Yang dicipta ataupun yang oleh cendekiawan. Ni antaranya lah Tufah Al-Nafis, Gurinda 12, Misal Melayu, Hikayat Datuk Merpati Jepang. Okey. Okey. Okey, habis sampai situ daripada apa ni? Di bawah kegiatan keintelektualan. Jadi awak boleh buat nota daripada kegiatan dan pendidikan formal. Tak perlu tulis panjang ni. Contohnya pendidikan formal. Okey, pendidikan formal awak tulislah asuhan, iaitu asuhan awal keluarga. Contohnya, ambil contohnya kemahiran seperti bercucuk tanam. Macam tu je. Tak payah tulis semua macam ada dalam ni. Buat secara ringkas. Kita dah belajar pendidikan tidak formal, pendidikan formal, kepentingan bahasa Melayu dan juga karya kesusastraan yang ada, yang wujud, yang dicipta oleh cendekiawan-cendekiawan Melayu. Okey. Okey, untuk next video nanti, okey, saya akan terangkan, saya akan terangkan balik untuk tajuk yang sesungguhnya lah. Setiap kelas saya akan bagi dua video. Untuk awak tengok dan pelajari. Okey, dan sesungguhnya video nanti akan saya terangkan untuk faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey. Dan saya harap awak akan buat nota lah berkenaan tajuk ni dan submit di Google Classroom. Bagi yang belum join kelas Google Classroom, ambil link yang saya telah berikan dalam grup Telegram kelas masing-masing. Okey, sampai di sini dahulu. Dan kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.